Itu nikmat paling besar. Al-iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Nikmat iman, nikmat Islam merupakan nikmat paling besar. Cukup bagi kita dua ni. Kalau takdirlah tak ada kita dapat apa nikmat lain, tapi dua benda ni dapat kekal semua kita bawa sampai akhir hayat dan bertemu Allah Ta'ala, maka tamam, sempurna itu. Sebaliknya kalau tak ada dua benda ni, dia rosak ke atau dia termusnah ke, terbatal ke, wala ayazabillah, dalam keadaan menghalik menghadap Tuhan tak ada dua benda ni, wala ayazabillah. Ya, sebab kunci untuk syurga ialah al-iman wal Islam. Tu nikmat paling besar. Lepas tu kita syukur kepada Ta'ala, Tuhan berikan kita nikmat iman dan nikmat Islam tadi. Dan taufik bagi amal, itu semua makna taufik. Apa makna taufik? Khalqu quwwata ta'a fil abdi. Itu makna taufik. Hidayat lain ni, hidayat petunjuk. Ada orang dapat petunjuk tapi tak dapat taufik. Dia tahu tapi tak boleh buat. Ya, itu sebab kita minta taufik, hidayah wa taufik. Taufik makna Tuhan memberikan kekuatan. Khalqu quwwata ta'a fil abdi. Jadi yang kita boleh buat ibadat ni semua adalah taufik daripada Allah setelah mendapat hidayah petunjuk. Maka benda tu semua daripada dia, hidayat dari dia, petunjuk daripada dia, bantuan daripada dia. Apa yang ada kita tak ada apa. Dia kata la haula wala quwata illa billah. Kembali asal balik. Ya, tidak apa, fakir kita dengan Tuhan. Bila kita fakirkan diri kita dengan dia, dia akan beri. Tahaqqaq bi fakrika yamuduka bi inaih. Tahqiqkan kamu memandang fakir kamu dengan Allah Ta'ala, nasai Tuhan akan berikan bantuan yang hebat daripada zat dia yang maha kaya. Itu kaedah dia. Dan bagi amal yang dikendaki akan dia segala hak, ya, hakul syariah, mana hak syariat kita. Dan ada pun keadaan tiada benar, mana tiada siddiq itu, dari kerana bahawasanya tiada sampai dia kepada maqam yang dikehendaki akan dia sentiasa yakin. Mana dawamul yakin, ya, itu dituntut, yang membawa kepada dia makrifat sebenar dengan Tuhan. Ketika itu bila dia kenal siapa Tuhannya dan mahabbah akan Tuhannya, nasai kalbi dia tidak akan berpaling kepada yang lain. Bermakna kalau dia berpaling lain, maka dia belum tahqiq dalam maqamul ma'rifah yang sebenar dengan Tuhan. Dan kerana bahawasanya tiada benar itu, tidak siddiq jadi, tiada jadi melainkan daripada wahmin dan khayalin. Ya. Lawan daripada iman apa? Awaham, wahmin dan khayal. Apa dia khayal di sini? Apa waham? Insan tadi ada lagi dalam kalbi dia, iaitulah tututan waham. Waham ni apa? Sangkaan yang tidak ada sebenar. Yang paling besar sekali waham apa? Seolah-olah makhluk boleh memberi manfaat dan memberi mudarat. Ini waham ni. An-Nafi' itu nama Tuhan. Ad-Dar pun nama dia. Yang memberi manfaat apa? Dia. Yang memberi mudarat pun dialah dia. Tapi bila kalbi insan tak berapa kenal Tuhan dia yang bernama dengan An-Nafi', itu ismun minal asma', satu nama daripada nama Ta'ala, maka dia boleh memandang manfaat dari makhluk. Ya, kalau orang tak bagi, kalau orang ni orang. Bila orang ada dalam kalbi dia, dia tak boleh sampai kepada Allah Ta'ala. Dia tak boleh sampai tu. Dia kena farrik, kosongkan, baru Tuhan akan jumpa makrifat yang sebenar dengan dia. Ya, farrik galbab minal aghyar, baru yamla'u bil ma'arif wal asran. Kosongkan batin hati kamu. Ni kosong daripada ni khayal wahab. Berjalan malam kan, tiba-tiba tersepak tali sabut. Dia lari tuan, dia ingat ulau. Besok pagi dia tengok, tali sabut ni apa nama tu, yang tambat kapal besar kan. Dia pergi kat jeti Umbai. Dia terlanggar kali, dia ingat kan ulau apa, dia lari. Besok tengok, yang bawa dia lari tadi apa tu? Wahmun, waham, sangkaan yang tidak ada hakikat. Hakikat bukan ular. Ya, faham ya? Jadi maknanya sangkaan seolah-olah makhluk, ya, boleh menentu, boleh mentaksis, ya, maka dia akan memadamkan nur makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Sebab yang mengurnia, yang menentu semua dia. Sebelum ada makhluk, kanallah wala syai'a ma'ahu. Telah ada Allah Ta'ala pada azal, wala syai'a ma'ah, tak ada satu pun serta dia. Ahad, qul huwallahu
ahad, dia tunggal, ahadiyah, dia je. Tak ada satu pun serta dia. Dia merancang, dia menentu, segala yang berlaku dah siap. Itu maknanya. Yang ni kita nak mulahazahkan, istihdarkan qalbi kita pandang pada makam ahadiyah. Duduk makam ahadiyah, pandangan dia tak ada yang lain. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Kalau kita pandang ada syai'a ma'ah, seolah-olah kita pula boleh kongsi dengan Tuhan, menentu kita, tu habis. Dia tauhid dalam syuhud dia akan terbatal. Akidah dia ada, tapi syuhud qalbi dia belum jejak. Jadi menyebabkan hati dia tak betul tepat menghadap Allah Ta'ala. Dia berjalan tu macam kereta apa tuan, tak ada balancing, tak ada apa elemen. Dia pusing. Lama dia makan tayar ni. Tayar baru beli dah pecah. Sebab apa? Dia tak betul duduk. Dia kena elemen betul-betul. Mana ad-dar min Allah, an-nafi' min Allah. Ya, an-naf, manfaat tu ialah nafi', nama Tuhan kan. Batu tu guru kita dia wirid tu kan, selalu qasadtul kafi wajadtul kafi likullinil kafi kafanil kafi walillahil hamd. Tuan-tuan baca tu. Ni wirid daripada al-alim muallamah wali besar kan. Siapa dia? Orang Melaka kan. Tuan guru Haji Abdul Wahid kan. Karamat dia banyak. Dia bawa kereta kan. Di tepi sawah minyak dia habis kan. Dia suruh anak murid dia ambil air dalam sawah. Ambil air, nak murid kata nak tuang kat mana Mu'alim? Kat tangki air ke? Tangki minyak tu lah, dia kata. Tuan-tuan kalau berani kita tuang minyak. Ambil air tu beldi tuang. Kamu letup kereta kan. Air tuang minyak. Tempat minyak tuang air, boleh jalan. Boleh. Itu amrun khaliqul lil adat. Ya. Perkara yang mencarikan adat kebiasaan. Yang berlaku ala jadil awliya, pada tangan wali-waliullah. Itu dipanggil apa tu? Hadiyatan minallah. Hadiah dari Allah kepada kekasih dia. Ya, Tuhan melakukan benda sebalik. Ya, boleh berlaku. Itu menunjukkan kekuasaan besar. Sebab apa? Sebab dia dah dia buat satu kerja besar apa? Mentamkinkan qalbi dia dengan Tuhan. Qasadtul kafi. Aku kasat hanya Tuhan yang bernama Al-Kafi. Dia yang menyanggup, dia menyara, dia yang mengurus segala. Wajadtul kafi. Dan aku kenal, aku dapat akal kafi sebenarnya Allah Ta'ala yang menjaga sekalian. Allahu yudabbiru samawati wal ard. Ya, betul-betul tamkin dalam qalbi dia, dalam roh dan sin. Likullinil kafi, bagi tiap-tiap suatu ada al-kafi. Itu nama Tuhan kan, al-kafi, yang menyanggup, yang mengawal, yang menjaga. Ya, likullinil kafi kafanil kafi, cukup bagi aku Tuhan yang bernama al-kafi. Sama dengan mana hasbunallah wa ni'mal wakil, sama lah tu. Ya, tu wirid Nabi Ibrahim ketika dicempak dalam api tu, hasbiyallah wa ni'mal wakil tu. Kalau seorang baca hasbi, kalau jamak ramai dia baca hasbunallah. Ya, habis api pun berpindah kedudukan sifat asal dia bakar jadi tak membakar dan likullinil kafi kafanil kafi, kafanil kafi, memada akan daku oleh Allah Ta'ala. Maknanya dia buang sifat waham khayal kita makhluk ni tak mudah, bukan. Yang mentadbir sebenar hakikat Allah Ta'ala. Barulah qalbi batin hati dia akan dibuka, sinaran nur makrifat daripada Allah Ta'ala. Maka dia akan berjalan dengan Tuhannya, bergerak dia, berjalan, melangkah, tidur baring dia dengan Tuhannya. Faham dia? Itu masuk dalam ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Huwa ta'ala ma'akum, berserta, bukan serta duduk sebelah ya. Bila serta, lapas serta kita dengan makhluk, kita faham duduk sebelah kanan belaki, serta berjalan sekali. Bila main dengan Tuhan, bukan tu makna, sebab Tuhan laisa kamitslihi syai'. Mana serta dengan apa? Kudrahnya, iradatnya, ilmunya sentiasa dalam kawalan dia. Maka benda ni akan membawa kepada iman yang tinggi. Afdalul iman anta'lamallaha haitsu ma kunta. Iman yang paling hebat iaitulah kamu sedar akan Allah, murakabah, musyahadah, syukur akan dia di mana saja kamu berada. Mudah-mudahan Allah bukakan jalan makrifat yang sebenar dan meningkat lagi makrifat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pun orang yang ada dengan Allah Ta'ala, wallahu a'lam.